Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقدوتنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا تعلما وتعليم وتذكرا وتذكير ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما صحيحا والحمد لله رب العالمين. Amin Allahumma amin. Thumma amma ba'du. Yang dimuliakan lagi disanjungi dan dicintai para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidzah, tuan-tuan imam, seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Surau Al-Jauhar Taman Sentosa yang diraikan lagi dikasihi dan disayangi ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Semoga kita semua mendapat pengampunan dan rahmat Allah Jalla wa'ala. Amin Allahumma amin. Kita mulai majlis kita dengan Ummul Quran. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, para isteri, para keluarga baginda radhiyallahu taala anhum, dan khususnya kepada tuan pengarang kitab almarhum al-alim al-alamah Fadilatul Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala, dan kepada pentahqiq kitab almarhum al-alim al-alamah Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullahu taala, dan kepada keseluruhan para guru, para masyayikh, para habaib kita, dan kepada kedua orang tua kita. Bisirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia taufik dan hidayah Allah, dapat lagi kita menyambung pengajian pada malam ini pada membicarakan ilmu asas fardu ain, pada menghuraikan kitab Hidayatus Salikin. Perempuan dengar suara? Jelas? Jelas? Semoga duduknya kita dalam majlis ilmu pada malam ini qabul di sisi Allah sebagai suatu amal soleh yang menjadi saham di akhirat nanti insya-Allah. Kita menyambung pada halaman yang ke-22, baris kedua daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa iyyakum fid dharaini. Amin Allahumma amin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan murad dengan maksiat yang zahir itu iaitu seperti zina, mencuri dan minum arak, dan membunuh orang, dan memalu orang, dan memaki orang, dan mengumpat orang,
dan barang sebagainya sebagai maksiat. Jadi yang dikatakan maksiat zahir, maksiat zahir iaitu maksiat yang daripada anggota tubuh kita, sama ada tangan atau kaki atau mata atau telinga atau lidah atau perut atau kemaluan. Maka dia kata maksiat yang zahir itu seperti zina. Maka zina ni maksiat kemaluan. Dan mencuri maksiat tangan. Dan minum arak maksiat perut dan mulut. Dan membunuh orang maksiat tubuh. Dan memalu ni palu, pukul. Dan memukul atau memalu orang maksiat tangan dan kaki. Dan memaki orang, memaki berkata kesat, mencemoh, menghina, maki hamun. Maka memaki orang maksiat lidah ataupun jari. Hari ni orang maki orang kadang dengan lidah, kadang dengan jari. Dan mengumpat orang dengan lidah, maksiat lidah atau maksiat jari. Dan yang seumpama maksiat-maksiat lain, itu maksiat zahir. Wajib kita pelihara diri daripada maksiat zahir. Kalau pernah tergelincir, bertaubat. Baik. Dan murad dengan maksiat yang batin itu, apa yang dikatakan maksiat batin, iaitu segala sifat-sifat yang kecelaan, sifat-sifat buruk, sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela. Seperti batin ni hati, maksiat-maksiat hati. Seperti riak. Benda riak, niat pamerkan amalan pada selain Allah. Dan ujub. Apa ujub? Rasa diri lebih baik daripada orang lain. Dan takabur, merasa diri lebih baik daripada orang sekaligus menghina akan orang. Dan hasad, iaitulah sakit hati dalam keadaan orang lain mendapat nikmat. Dan kasih kepada dunia, iaitu meletakkan perkara-perkara dunia di dalam hati yang menjadi tujuan hidup. Dan yang seumpama barang sebagainya. Seperti lagi akan hamba sebutkan di dalam kitab ini, insya-Allahu ta'ala. Jadi dia sebut tentang maksiat-maksiat zahir tadi, bab nombor 2. Maksiat-maksiat batin, bab nombor 3. Bab pertama apa Ustaz kitab ni? Aqidah, tauhid. Nah, dah Ustaz selama ni kuliah tak masuk bab lagi? Belum, mukadimah. Ustaz tahun-tahun Ustaz. Nak buat macam mana? Apa? Kelebihan ilmu, kelebihan menuntut ilmu, kelebihan ulama. Nah, tu dia punya mukadimah. Baik. Maka kita masuk pada bab seterusnya, iaitulah babul awal. Nak masuk bab pertama. Nak masuk bab yang pertama. Al-babul awal fi bayanil aqidati. Bab yang pertama pada menyatakan aqidah. Aqidah siapa? Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sini kita baru nak masuk bab pertama. Habis dah mukadimah. Baik. Aqidah ni apa dia? Apa itu akidah? Akidah mudah faham, pegangan iman. Pegangan iman. Fiqh ni hukum akam. Tasawuf ni akhlak termasuk adab dan ibadat-ibadat hati. Maka akidah nombor 1, fardu ain ni 3, akidah, fiqh, tasawuf. Fiqh nombor 2, tasawuf nombor 3, akidah nombor 1. Barang siapa fiqhnya cantik, barang siapa tasawufnya mantap tapi akidahnya menyeleweng,
maka azab kubur dan akhirat menanti. Akidah kunci. Jangan salah akidah. Mati bawa akidah menyeleweng, mati bawa akidah sesat, mati bawa akidah kufur. Na'udzubillahi min zalik. Jangan nak tanya semayang dulu. Nabi pernah sebut dalam satu riwayat, tak ditanya apa-apa amalan melainkan semayang dulu akan ditanya. Betul? Tapi ada yang terlebih awal lagi ditanya. Apa? Akidah. Itu yang dalam kubur ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Orang senang, Allah Tuhanku. Hidup bolehlah jawab. Suruh anak kecil jawab boleh. Tengah hidup, Allah Tuhanku, jawab ramai-ramai boleh. Mati, ustaz kita dah hafal, mati nanti tak ingat Bukan hafalan kita yang jawab masa dalam alam kubur, alam barzah, tapi keimanan kita. Ustaz, kalau orang tu semayang tak pernah tinggal, semayang 5 waktu tak pernah tinggal, kemudian tambah pula semayang-semayang sunat, kalau jawab marab buka agak-agak boleh jawab ke ustaz? Jenis tak pernah tinggal semayang pun belum tentu. Kerana orang yang semayang, jangan kata semayang sunat, semayang fardu dia, dalam keadaan tidak kenal Allah, akidah menyeleweng atau sesat, maka masih duduk dalam dosa besar. Walaupun semayangnya sah, semayang sah, tapi akidah Allah kat langit, Allah kat arash, berdosa besar, fasik. Apatah lagi kata Allah ada tangan macam makhluk, kafir. Allah duduknya ni duduk sila macam kita atas kursi, kafir. Kalau kata Allah duduk, yang layak bagi Allah duduk tu, tapi tak macam duduk kita, berdosa besar. Mana ada Allah duduk? Duduk tu sifat manusia, sifat makhluk. Sebab duduk ni bertempik. Itu cerita akidah. Maka nak kena pastikan. Macam mana nak pastikan? Belajar. Maka pelajarilah ilmu akidah, iaitu ilmu tauhid. Bawalah hingga ke mati. Yang kita risaukan nombor 1, akidah. Pahala banyak, akidah menyeleweng, bahaya. Bimbang tak dikira pahala tu nanti. Akidah. Apa akidah? Pegangan iman. Baik. Dia kata sini, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah siapa? Wal Jamaah siapa? Baik, ringkas. Ahlus Sunnah yang mengikut jalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jalanan? Ilmu, hadis. Itulah yang dikatakan jalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Jamaah, wal Jamaah para sahabat dan para tabi'. Tabi' ni siapa? Zaman selepas sahabat. Apa yang dikatakan jalanan sahabat dan jalanan tabi'? Jalanan situ ilmu, ijtihad, fatwa. Ada orang Ahlus Sunnah saja, ikut Nabi je. Sahabat ada yang dikafirkan. Ini tak masuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak masuk. Sebab Ahlus Sunnah wal Jamaah mesti beriman dengan apa yang dibawa oleh para sahabat. Para sahabat tak kira Ahlul Bait ataupun tidak. Ada sahabat yang Ahlul Bait, keluarga Rasulullah. Ada yang bukan Ahlul Bait. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, para sahabat yang bukan Ahlul Bait ataupun Ahlul Bait, dua-dua kita pegang. Ada setengah dia beriman pada sahabat yang Ahlul Bait je, yang tidak Ahlul Bait dia kafirkan, dia sesatkan. Ada yang beriman pada sahabat, keluarga Nabi, keluarga Rasulullah, dia benci pula. Ini semua menyesatkan. Baik. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu secara yang kita sebut satu-satu, Ahlus Sunnah siapa, wal Jamaah siapa. Tapi pada zaman kita, yang lebih terperinci siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita dah faham dah tadi. Ahlus Sunnah yang mengikut jalanan Rasulullah, wal Jamaah yang mengikut para sahabat dan para tabi', jelas dah. Tapi zaman kita nak kena terperinci lagi, bukan setakat zaman kita, daripada zaman-zaman para imam yang terdahulu. Apa dia Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ali Zain, bangun. Tahu tak ayah tu tengah dengar? Duduk sebelah atuk ni, jangan bangun. Duduk sebelah atuk ni.
Baik. Di zaman kita Ahlussunnah wal Jamaah ni, iaitulah yang mengikut jalan Asy'ariyah wal Maturidiyah. Khutbah Jumaat tiap Jumaat sebut. Nah, Asy'ariyah yang mengikut jalanan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, wal Maturidiyah yang mengikut jalanan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ustaz, dua imam ni ke yang buat akidah baru? Tak, dia tak buat akidah baru. Akidah tetap akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah tetap akidah para sahabat. Habis kenapa dua imam ni kita sebut? Kenapa tak sebut terus akidah Rasulullah? Kan senang. Kalau sebut akidah Rasulullah, semua yang sesat pun boleh dakwa akidah Rasulullah. Syiah mendakwa akidah Rasulullah, Wahabi mendakwa akidah Rasulullah, Mu'tazilah mendakwa akidah Rasulullah. Nah, maka kenapa dua imam ni lahir nama dia jadi top, jadi famous, nama dia jadi popular? Kerana Imam Asy'ariyah dan Al-Imam Asy'ariyah dan Al-Imam Maturidi ini, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dua imam ni mazhab tauhid kita. Ramai tahu mazhab fiqh kita mazhab Syafi'i. Mazhab tauhid kita Imam Abu Hasan, bukan Abu Hasan pencuri iaitu Piramli. Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, Abu Hasan pencuri lain. Tu cerita. Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dua ni imam mazhab tauhid kita. Kenapa dua imam ni? Mereka berdua bukan buat akidah baru, tapi mereka menyusun kaedah ilmu yang mudah difaham dan mudah nak jadi senjata benteng membantras akidah yang sesat. Boleh dah? Jadi orang kata, kenapa engkau ikut Asy'ariyah Maturidiyah? Kenapa tak ikut Rasulullah? Nah, Asy'ariyah Maturidiyah memang ikut akidah Rasulullah. Nah, habis kenapa pakai dua imam, nama imam tu? Kenapa tak pakai akidah Rasulullah terus? Hari ni yang sesat dan kufur pun pakai nama akidah Rasulullah. Maka kita nak jelas, kita pakai nama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang memang berkait dengan sifat 20, itulah jalanan Imam Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka menyusun ilmu dalam keadaan mudah untuk kita faham, mudah untuk kita pegang sebagai i'tiqad, aqaidul iman. Nah, yang mudah untuk kita bawa ke mati. Nah, baik. Faham dah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bukan akidah baru. Nah, apa pengarang rahimahullah kata? Dan wajib atas orang yang aqil baligh itu bahawa mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala, dia sebut sini banyak. Apa dia? Wajib atas orang yang aqil baligh. Aqil baligh ni nama panjang. Nama pendek mukallaf. Mukallaf, bukan mu'allaf. Mu'allaf orang baru masuk Islam. Mukallaf. Apa mukallaf? Orang yang dua syarat, aqil, baligh. Aqil apa? Berakal. Bukan gila, bukan cacat otak, bukan. Aqil, berakal. Mumayyiz, berakal. Mumayyiz dah berakal. Kalau belum mumayyiz, belum berakal. Nah, tak reti mana kotor, mana bersih, mana najis, mana kiri, mana kanan, makan tak reti, makan sendiri pun belum berakal. Nah, yang dikatakan aqil, berakal. Sekurang-kurang berakal, sekurang-kurang aqil adalah mumayyiz. Baik. Maka aqil satu syarat. Syarat kedua baligh, sampai umur baligh. Nah, maka aqil baligh ni adalah mukallaf. Secara ringkas, kalau kita dalami lagi, tambah dua syarat lagi. Kalau kita secara terperinci, mukallaf ni 4 syarat. Aqil, baligh, sampai seruan Islam, tidak buta dan tidak pekak. Sampai seruan Islam ni sekira-kira dalam qaryah tu ada tok guru tinggal dan mengamalkan Islam. Maka qaryah tu tengok tok guru tu, ini apa agama apa? Islam. Sampai dah dakwah tu. Nah, tak mesti buat kuliah,
Tak mesti orang sebut ini Islam, tak mesti. Dia nampak seorang ulama duduk di qaryah dia, seorang tok guru duduk di qaryah dia, kemudian dia tengok satu amalan agama, orang pun tanya, ni apa? Inilah Islam. Sampai dah seruan tu. Nah, itu maksud sampai seruan Islam. Syarat keempat, tidak buta dan tidak pekak. Maka itu secara terperinci. Kita tak pakai yang terperinci, kita pakai yang ringkas. Apa dia mukallaf? Baligh dan berakal. Itulah mukallaf. Baik. Maka orang yang mukallaf, sini siapa yang tak berakal? Semua berakal. Siapa yang belum baligh? Mungkin ni seorang. Tu dah baligh belum? Belum. Dah baligh? Belum. Kalau belum, 2 orang lah. Lain semua baligh dah. Maka kita semua wajib. Wajib apa? Mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala. Tahu apa Allah? Wahidul la syarikalah. Artinya esa tiada yang menyekutui Allah. Tahu dah? Okey, tahu. Yang kedua, fardun la naziralah. Artinya tunggal tiada baginya bandingan. Allah tu tunggal, esa. Yang ketiga, azaliyun la bidayatalah. Artinya sedia tiada baginya permulaan. Kena reti. Kita tanya aja, awak datang kuliah, bestnya datang kuliah tu kotak guru ni. Nah, saja tanya, Allah tu sifat dia sedia. Tahu saya pernah dengar benda sedia. Alah ajar ni macam tak tahu. Sedia tu sedia lah, sedia. Tak reti tu. Sedia benda. Sedia yakni tiada bagi Allah permulaan. Allah tak ada mula. Apa maksud Allah tak ada mula? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Nah, itu Allah tak ada mula. Setiap selain Allah ada mula. Apa dia? Ada pencipta. Allah mana ada pencipta? Allah sedia, qidam. Nah, azaliyun la bidayatalah. Tu sifat qidam. Allah tak ada mula. Ustaz, ada orang kata Allah cipta zat dia. Salah. Pegangan iman tu berdosa besar. Allah tidak mencipta zat dia. Allah tidak mencipta sifat dia. Kerana zat Allah itu tiada mula dan sifat Allah pun tiada mula. Bawa ke mati tu. Pegang, bawa ke mati. Kot malam ni ada yang meninggal dunia. Saya kot. Maka bawa akidah yang sahih. Ustaz, baru masuk bab tak khatam jana. Mati dalam keadaan perjalanan menuntut ilmu. Yang tak khatam tu Allah maaf. Yang Allah nak usaha kita belajar akidah sahih, bawa ke mati. Ni mati ni sempat belajar kat mana je? Wujud dengan qidam je. Okey. Nah, insya-Allah dapat jawab Allahu Rabbi tatkala ditanya mar rabbuka. Nah, baik. Kemudian apa lagi tentang Allah? Sarmadiyun la nihayatalah. Artinya kekal, tiada bagi Allah kesudahan. Allah tak binasa. Nah, baik. Kemudian banyak lagi kita nak sebut. Kita pergi satu-satu dulu. Yang pertama tadi dia kata, wajib bagi kita yang baligh dan berakal ni tahu Allah itu wahidun la syarikalah. Artinya Allah esa, tiada menyengutui baginya bagi Allah. Apa maksud menyengutui? Sama, sebanding, serupa, selevel, lebih kurang, sama. Tu semua menyengutui. Maka kalau sebut Allah ada muka tapi tak macam muka kita, hampir-hampir nak masuk menyengutui. Sebab tu akidah tu berdosa besar. Kalau kata Allah duduk tapi tak macam duduk kita, akidah tu dosa besar. Sebab bawa pada hampir menyengutui. Menyengutui ini di antaranya akidah musyabbihah. Nah, yang mentashbihkan Allah, yang menghampir samakan Allah dengan makhluk.
Kalau kalau akidah kata Allah tu hampir sama dengan makhluk, Allah ada tangan tak macam tangan kita, Allah ada muka tak macam muka kita, Allah duduk tak macam duduk kita, akidah dosa besar. Itu kalau hampir samakan Allah dengan makhluk. Kalau memang sama, Allah duduk memang macam duduk kita, duduk atas kursi, kafir, murtad dah kata gitu. Nah, jaga baik-baik. Maka kerana itu wajib kita mengenal diri kita. Kan dia kata Allah itu esa, tiada yang menyengutui, tiada yang menyamai Allah. Maka bila kita nak faham tak ada yang bersamaan dengan Allah, maka kita kena kenal sifat kita. Apa sifat kita? Sifat makhluk. Bila kenal sifat makhluk, baru reti beza dengan sifat Allah. Takat belajar sifat Allah saja, tak belajar sifat makhluk, bawa kepada Allah hampir sama dengan makhluk. Nah, itu maksud kenal diri. Wajib kita kenal diri kita. Apa dia? Kita kena kenal sifat kita sebagai makhluk, yang mana sifat makhluk itu berbeza dengan sifat Allah, sifat pencipta. Al-Khaliq, Al-Khaliq, nah, pencipta. Zat Allah berbeza dengan zat makhluk, kerana zat Allah tiada mula dan tiada pencipta. Zat makhluk ada mula, yakni ada pencipta. Faham? Dan zat Allah kekal tiada binasa, dan zat makhluk itu ada binasa. Ustaz, dalam syurga kan kekal, syurga kan makhluk, syurga kekal, ahli syurga kekal, neraka pun kekal. Ustaz, tu kekal macam mana pula? Itu neraka, syurga, ahli neraka tu semua makhluk. Mereka bersifat binasa, bersifat fana. Habis itu kekal? Mereka kekal di akhirat kerana Allah berkehendak mereka kekal. Lalu kekallah mereka ke tak faham? Allah nak mereka kekal, maka mereka kekal. Nah, Allah kehendak mereka binasa, maka mereka binasa. Yang Allah tu memang bersifat kekal, sifat baqa. Makhluk sifat dia fana, binasa. Maka kalau akhirat nanti ada makhluk-makhluk yang kekal, sama ada kekal dalam nikmat atau kekal dalam azab, semua itu dengan kehendak Allah, dengan iradat Allah. Faham? Bagus. Ustaz macam tak berapa faham. Tak berdosa. Yang wajib datang belajar. Nah, tak faham tu nanti ulang-ulang, mungkin faham pada hari lain. Nah, tak faham tak berdosa. Sebab faham dan tidak faham bukan perkara pilihan. Kalau bagi pilih, ayah-ayah dengan ibu-ibu nak faham ke tak nak faham? Nak faham. Semua orang nak faham, tapi tak faham-faham. Tu tak boleh pilih. Tapi kalau belajar dengan tak nak belajar, boleh pilih. Ni apa pasal hari ni makin kurang? Tak nak belajar. Ustaz tak baik cakap gitu. Okeylah, dia orang cuti sekolah, bawa cucu-cucu jalan. Faham tak tu? Nah, yang memang ada tu, Ustaz dia orang pergi kuliah lain kot. Kalau nak baik sangka, banyak jalan dia. Tapi wujud tak orang yang tak nak belajar? Wujud. Nah, itu pilihan. Nak belajar atau tak, tu pilihan. Nah, nak amal atau tidak, itu pilihan. Tapi nak faham ke tak nak faham, itu bukan pilihan, itu kurniaan Allah. Baik. Bukannya maksud kenal diri. Saya kenal Ustaz diri saya. Betul Puan Hajah kenal diri Puan Hajah. Saya kenal sangat Ustaz diri saya. Saya ni cepat kecil hati orang dia. Alah. Saya ni cepat terasa. Kalau orang gogor, saya cepat terasa. Lepas tu Ustaz, saya suka kuih kulit kacang dengan mi rebus. Tu kesukaan saya. Itu bukan kenal diri, itu biodata. Baik. Kemudian dikatakan lagi di sini, sifat Allah berbeza dengan sifat makhluk yang aridi. Nah, maka sifat Allah pun qidam, tiada mula, dan kekal, tiada binasa. Kekal tu baqa lah. Sifat makhluk ada mula,
dan ada binasa. Jadi mudah, zat dan sifat Allah qidam, tak ada mula, baqa, tiada binasa. Zat dan sifat manusia ada mula, yakni hudus, dan fana, iaitu binasa. Nah, itu perbezaan kita dengan Allah. Kemudian faham dah zat Allah dengan zat makhluk, kemudian sifat Allah dengan sifat makhluk. Baik, ni nak masuk dalam sikit ni. Nak masuk dalam sikit. Zat Allah tahu dah. Zat Allah ni kita tak boleh kenal. Kerana apa? Kerana tidak berupa, tidak berwarna, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersaiz. Kalau bersaiz, berbentuk, berwarna, itu semua makhluk. Nah, Habib Ustaz, yang selama ni kita kenal Allah melalui sifat-sifat Allah, bukan hakikat zat. Siapa yang cari nak kenal hakikat zat Allah, nescaya bawa kepada majnun, gila. Majnun bahasa Arab, bahasa Sentosa crazy ataupun insane. Nah, jangan cari hakikat zat Allah, gila nanti. Nah, Allah tak wajibkan pun. Ya Allah wajibkan kenal Allah melalui sifat-sifat Allah. Mana dapat tahu sifat-sifat Allah? Quran dan hadis. Hadis pula yang mutawatir, yang sahih. Nah, baik. Adapun zat makhluk dengan sifat makhluk, okey, zat makhluk. Zat makhluk, bahagian pertama zat makhluk bernama jirim. Jirim ni apa? Jirim ni mengambil ruang. Apa dia mudah terjemah jirim ni? Bertempat. Jirim ni bertempat. Maka jirim ni sifat makhluk, bukan sifat Allah. Allah tak bertempat. Sebab tu jangan tanya Allah tu dekat langit ke, dekat aras ke, dekat mana. Dah tu ayat Quran Allah kata istiwa atas aras. Itu ayat mutasyabihat. Kena cari makna yang layak bagi Allah. Nah, bukan kata duduk yang layak bagi Allah, bukan terjemah duduk. Adapun istiwa di atas arasy itu maha memiliki dan maha menguasai arasy. Nah, bukan Allah duduk atas tu. Habis Isra Mi'raj, Nabi pergi Mi'raj sampai di Sidratil Muntaha, sampai di Hadratul Quds, mengambil perintah semayang. Yang naik sampai ke atas tu Nabi Rasulullah. Dah Allah ada situ? Tak ada, Allah tak bertempat. Nabi sebut pada para sahabat, yang aku nampak itu Allah. Tu je. Ada Nabi kata, aku nampak depan mata aku. Tak. Aku nampak dengan mata kepala aku. Tak. Yang aku nampak adalah Allah. Tu saja. Nampak yang Allah singkap, bukan dengan mata kepala, bukan dengan arah, bukan dengan bertempat. Nah, begitu juga Nabi Musa ambil wahyu di Bukit Tursina. Allah duduk di Bukit Tursina tu ke? Tak. Nah, maka mati nanti nak bawa akidah apa? Akidah Allah tidak bertempat. Itulah akidah Rasulullah dan para sahabat. Nah, baik. Sebab tu kalau rujuk YouTube banyak akidah ni banyak. Nah, kena rujuk kitab-kitab ulama kita yang selari dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Jadi jirim ni mengambil tempat, bertempat, itu jirim. Jirim ni sifat siapa? Sifat makhluk. Sifat makhluk adalah jirim, iaitu bertempat. Allah bukan, zat Allah bukan jirim. Nah, yang jirim ni zat makhluk. Zat ni apa? Macam zat besi. Bukan. Zat ni diri. Diri makhluk. Zat makhluk bertempat. Okey, selesai. Kemudian dalam pada kata bertempat ada pecahan dia, jisim dan jauhar. Jauhar nama surau ni. Jisim dan jauhar. Jirim ni dipecah dua. Jirim tu apa? Bertempat. Dan jirim tu dipecah dua bahagian. Pertama jisim, kedua jauhar. Kalau jauhar yang tuan-tuan namakan surau ni mungkin dengan maksud batu permata, betul?
Jauhar sini lain. Nah, ini bukan hanya jauhari yang mengenal manikam, bukan. Nah, itu peribahasa. Baik. Apa dia jisim? Yang pecahan daripada jauhar tu. Jisim apa? Jisim ni sama ada tebal ataupun halus. Tebal macam kitab? Bukan. Ini yang nak kenal makhluk ni. Dia ada 3 jisim. Jirim, okey, dia macam peta minda ni tuan-tuan. Jirim yang ni. Jirim ni apa? Bertempat. Dia pecah 2. Jisim, jauhar. Jisim ni ada 3. Tebal, halus, sangat halus. Apa jisim tebal? Iaitulah pepejal. Nah, benda yang tak boleh tembus dan mata pun tak boleh tembus. Papan ni saya tak nampak ajah belakang tu. Ini jisim yang tebal, dinamakan jismun kasif. Bahasa Arab punya nama tu tak payah hafal tak apa. Jismun kasif. Nak ceritanya jisim yang tebal, mata tak boleh tembus, diri pun tak boleh tembus. Kalau saya pergi kat papan ni, saya langgar, tak boleh tembus. Kalau saya boleh tembus, tu bukan Ustaz Fitri. Itu nama dia benda Allah. Nah, benda Allah apa tu? Nah, jadi sifat makhluk yang dikatakan bertempat ni ada yang tebal seperti pepejal. Mata tak boleh tembus, diri pun tak boleh tembus. Banyaklah. Tuan-tuan buat je lah contoh. Yang kedua, bertempat itu ada yang halus. Apa maksud halus? Mata boleh tembus, diri tak boleh tembus. Mana? Sliding door, cermin. Cermin boleh nampak tu. Oh, ada orang kat luar. Mata boleh tembus, diri tak boleh. Nah, kalau tembus juga, pecah. Itu maksud bertempat yang halus. Seperti cermin. Mata boleh tembus, diri tak boleh tembus. Yang ketiga, jismun syaraf, iaitu bertempat yang sangat halus. Dia bertempat tapi sangat halus. Sebab bertempat ni memang sifat makhluk. Ada bertempat yang tebal. Apa makhluk yang tebal? Bertempat ni sifat makhluk. Apa yang makhluk yang tebal? Orang, kereta, papan, kayu, batu, banyak. Yang halus, mata tembus, diri tak boleh, seperti cermin. Ataupun air. Air yang tenang nampak ikan kat dalam, mata boleh tembus nampak ikan. Tapi kalau kita pergi ke air tu, kalau kita celup, air akan ke tepi. Kita tak boleh tembus air tu. Air akan ke tepi. Tu maksud tak boleh tembus. Bukan kita, ni ustaz boleh masuk, tangan kamu masuk. Memanglah boleh, itu bukan tembus air. Air ke tepi, kamu masuk tangan, maka itu bukan tembus. Nah, yang ketiga sangat halus. Mana makhluk? Makhluk ni bertempat. Mana yang kata sangat halus? Jismun syaraf, roh, jin, malaikat. Nah, itu semua bertempat yang sangat halus, yang mana mata pun hampir tak nampak dan boleh tembus. Dia lalu kat papan ni, dia lalu tembus. Kita panggil hantu, jin. Nah, dan juga para malaikat, dan juga Allahumma salli ala Muhammad, roh. Jadi bila tanya, Ustaz, roh ni bertempat ke? Roh bertempat ke? Jawabnya selepas azan isyak, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, maka tahu dah, bila sebut jirim, itulah zat makhluk. Jirim benda bertempat, itu zat makhluk. Zat Allah, kita tak tahu hakikat zat tu. Tapi Allah tu ada tak diri dia? Ada.
Maka itu sifat wujud. Baik. Maka zat Allah, maka zat makhluk namanya jirim. Apa dia jirim? Bertempat. Dan jirim ini pecah dua, jisim, jauhar. Jisim tadi tiga, tebal, halus, sangat halus. Baik. Maka bila reti dah tiga ni, maka Allah bukannya bertempat, Allah bukan tebal, Allah bukan pepejal, Allah bukan halus, Allah bukan sangat halus. Soalan tadi, roh itu bertempat ke? Ya, roh bertempat. Mana tempat roh? Alam barzah. Alam tu tempat. Kita alam syahadah ataupun alam muluk. Ada alam lain, alam barzah, alam akhirat, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Banyak alam di sebalik mata semua tu, ghaib. Maka bila kata Allah tidak bertempat, lawan dengan sifat makhluk, makhluk sifat dia bertempat. Apa ciri-ciri bertempat? Apa ciri-ciri bertempat? Itu ada 8 ciri. Pertama kanan, kedua kiri, ketiga depan, keempat belakang, kelima atas, keenam bawah, ketujuh dalam, ke-8 luar. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, dalam, luar ni 8 ni sifat makhluk, bukan sifat Allah. Dan kalau Allah atas arash, siapa atas, siapa bawah? Allah atas, arash bawah. Allah atas kursi, siapa atas, siapa bawah? Allah atas, kursi bawah. Itu bukan sifat Allah yang duduk bertempik atas kursi atau atas arash, mahupun atas langit. Bahkan bila kata atas, dia melibatkan saiz. Bila duduk, yang mana kena kecil? Atas kecil ke bawah kecil? Atas kena kecil. Kalau bawah kecil, jatuh . Ada kursi budak-budak tadika tu, kursi bangku 4 tu, tuan-tuan badan besar duduk atas kursi tu, jatuh tak? Jatuh. Maka arash mesti lebih besar daripada Allah. Allah kecil, arash besar. Allah ada saiz Subhanallah, Maha suci Allah daripada bersaiz, berupa, berwarna, berbentuk, bertempat. Tu semua sifat makhluk. Maka bila sebut roh, roh bertempat mana? Di luar alam syahadah, di dalam alam barzah. Allah, kata Imam Ghazali rahimahullah, Allah bukan di dalam alam dan bukan di luar alam. Maksud, Allah tidak bertempat. Tu kena pegang bawa aku mati tu. Nak lagi nak sembahyang isyak, reti yang aku sembah ni yang bukan bersifat seperti makhluk. Rupa tak ada, warna tak ada, saiz tak ada, bertempat pun tiada. Baik. Sebab tu kena kenal, ada makhluk yang tak boleh tembus macam manusia. Kalau tembus tu bukan orang. Ada yang boleh tembus mata je seperti cermin. Ada yang boleh tembus seperti roh, malaikat, roh, jin dan seumpamanya. Maka semua tu bukan bersamaan dengan sifat Allah. Soalan, ada yang kata Allah itu ghaib. Allah ghaib. Ghaib ni tak nampak pada mata kasar kita, tapi dia ada, nampak pada sebalik. Seperti apa ghaib? Jin, malaikat, roh, tu semua ghaib. Allah tidak ghaib. Allah bukan ghaib. Yang ghaib makhluk, kerana Allah bukan bertempat. Allah tidak bertempat. Ghaib ni yang boleh nampak dengan mata dan bertempat. Allah bukan tengok dengan mata. Ustaz, saya dengar ada ustaz syarah hadis yang bawa nikmat syurga, ahli syurga dapat melihat Allah. Yang bertempat adalah ahli syurga, dia duduk dalam syurga. Allah bukan dalam syurga tu. Dan ahli syurga melihat Allah bukan dengan mata kepala, tetapi dengan hakikat basirah, hakikat melihat yang tak tahu bagaimana. Wallahu a'lam.
bukan dengan cara melihat depan-depan, bukan dengan mata kepala, bukan. Nah, yang tu jangan cari pula. Memang tak jumpa, mu cari tak lama, tak sampai seminggu, jalan depan surau tak pakai baju. Dulu masuk jemaah Zuhur, dah tak masuk dah jalan luar cari Allah. Memang tak jumpa lah. Nah, baik. Kenapa bicara tu? Kerana nak tahu yang sifat makhluk itu berbeza dengan sifat Allah, zat makhluk berbeza dengan zat Allah. Okey. Penutup. Tadi kita dah kata jirim dia pecah dua, jisim dan jauhar. Jisim tadi yang tiga tu kita dah sebut, selesai. Yang lagi satu jauhar. Jauhar ni bawah jirim. Apa maksudnya? Jauhar ni makhluk juga bertempat. Mana yang dikatakan kategori jauhar? Ini bukan surau jauhar. Surau jauhar ni dengan maksud batu permata. Nah, yang maksud jauhar sini yang terlampau halus, seperti atom, mikroorganisma, molekul, neuron dan yang seumpama. Kalau belajar sains tahu tu, benda yang halus-halus kena tengok pakai mikroskop, tu masuk pada jauhar. Nah, jadi reti dah. Terlampau halus, halus sikit atau tebal, tembus mata tak tembus mata, tembus badan tak tembus badan, dalam alam, luar alam, kecil besar, semua subhanallah, maha suci Allah daripada bersifat sedemikian. Sebab tu zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah daripada bersamaan dengan makhluk, maha suci Allah daripada bertempat, maha suci Allah daripada berwarna, maha suci Allah daripada berupa, maha suci Allah daripada bersaiz. Itu intipati subhanallah. Nah, alhamdulillah. Cukup dah tu. Malam ni insya-Allah bawa akidah tu. Nah, maka ada yang beriman Allah bertempat di satu-satu tempat, akidah itu menyeleweng, hukumnya haram, berdosa besar. Nah, dah kalau bertempat tu pula bukan setakat dia bertempat je Ustaz, cara bertempat tu pun menyerupa makhluk, maka itu dah masuk pada murtad, batal atau gugur syahadahnya, na'udzubillahi min zalik. Nah, ini nama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berapa ramai orang semayang pegangan iman Allah kat langit? Berapa ramai orang semayang pegangan iman Allah kat kursi? Berapa ramai orang semayang, berapa ramai orang buat haji, buat umrah, Kaabah depan mata semayang? Nah, oh syahdu tengok Kaabah, nangis. Tapi akidah pegangan iman Allah atas arash, berdosa besar. Sebab tu kena jaga orang pergi umrah, pergi haji. Jangan kata umrah haji, orang yang semayang kena jaga akidah. Nah, ingat mengingat je. Ayah-ayah ibu-ibu ni belajar dah, revision. Nah, orang surau jauhar ni orang-orang terpelajar. Nah, baik. Kata dah tadi ni anak siapa ni? Kopiah biru tu anak siapa? Dah lah pakai jubah tu, pakai kot, dah macam Tok Kadi aku tengok. Ali, kata dah tadi kan duduk sebelah Tok Imam, ke sana juga dengan kursi-kursi dia bawa. Anak siapa tak tahu. Okey, baik tuan-tuan. Jadi insya-Allah biasalah. Nah, biar juga tegur-tegur juga. Nak agak ayah-ayah tegur memang taklah, dah macam cucu, sayang cucu. Atuk ni, nenek, atuk dengan nenek kalau dengan cucu, taring dia patah, taring dia tumpul. Kecuali segelintir atuk dengan nenek je, masih ada taring. Nah, biasa yang bertaring ni mak dengan bapak, sepasal tu anak. Tapi kalau cucu, taringnya patah. Lah biarlah dia gini, tu tak boleh marah depan atuk, tak boleh marah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Jadi begitu tuan-tuan. Nanti kita sambung lagi berkenaan dengan Allahumma salli alaihi perkara akidah ini. Nah, insya-Allah. Jadi dengan itu saya mohon ampun dan maaf di atas kekasaran bahasa, ketelanjuran kata, keburukan adab, kerendahan akhlak
Jika ada salah dalam penyampaian, saya mohon ampun dan maaf. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman sahiha. Allahumma syrah bil Qur'anil azimi sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa wasi' bihi arzaqana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratakal mustaqim. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis salah.